Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah ya alhamdulillah. Buat semua rakan-rakan dan juga Profesor Madya, Dr. Azlin. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang amalan kepimpinan situasional guru besar dan hubungannya dengan cabaran guru dalam melaksanakan peranan semasa PDPR. Kumpulan kami dianggotai oleh 3 orang, iaitu yang pertama saya Jailani bin Muhammad Yusof, Muhammad Ilham Bakti bin Muhammad Noor dan Siti Nur Amirah binti Rozi. Baik, apakah tujuan kajian ini? Tujuan kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti tahap amalan kepimpinan situasional dan hubungannya dengan cabaran guru dalam melaksanakan PDPR. Terdapat 3 objektif kajian, iaitu yang pertama mengenal pasti tahap amalan kepimpinan situasional guru besar daripada perspektif guru. Yang kedua, untuk mengenal pasti cabaran guru dalam melaksanakan peranannya semasa PDPR. Dan yang ketiga, untuk mengenal pasti hubungan antara kepimpinan situasional guru besar dengan cabaran guru dalam melaksanakan peranannya semasa PDPR. Terdapat 3 persoalan kajian. Yang pertama, apakah tahap amalan kepimpinan situasional guru besar daripada perspektif guru? Dan yang kedua, apakah cabaran guru dalam melaksanakan peranannya semasa PDPR? Dan yang ketiga, adakah terdapat hubungan antara kepimpinan situasional guru besar dengan cabaran guru dalam melaksanakan peranannya semasa PDPR? Kajian ini telah dirangka menggunakan 2 hipotesis, iaitu yang pertama, hipotesis null, tidak terdapat hubungan antara kepimpinan situasional guru besar dan cabaran guru dalam melaksanakan PDPR. Dan hipotesis alternatif, iaitu terdapat hubungan antara kepimpinan situasional guru besar dan cabaran guru dalam melaksanakan PDPR. Apa itu teori kepimpinan, model kepimpinan situasional Hersey dan Blanket? Model kepimpinan Hersey dan Blanket 1982 telah mengenal pasti 4 gaya kepimpinan yang dimiliki oleh seorang pentadbir untuk mengimbangi prestasi misi yang lebih baik berdasarkan kematangan subordinate. 4 gaya tersebut ialah memberitahu G1, menjual G2, mengambil bahagian G3 dan mewakilkan delegating iaitu G4. Dan di dalam teori ini memberi tumpuan juga kepada golongan subordinate, tingkat kematangan subordinate daripada M1 sehinggalah M4, iaitu tidak mampu dan tidak mahu, tidak mampu tetapi mahu, M3 mampu tetapi tidak mahu, M4 mampu dan mahu. Seterusnya kita beralih kepada peranan guru. Apabila kita bercerita tentang peranan guru, mahu tidak mahu, kita perlu merujuk kepada standard 4 SKPMG2, iaitu di dalam standard 4 ini telah menjelaskan peranan-peranan guru yang perlu dipatuhi sepanjang guru melaksanakan PDPC ataupun PDPR, iaitu terdapat 5 peranan guru. Yang pertama, guru sebagai perancang, guru sebagai pengawal, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pendorong dan guru sebagai penilai. Maka berdasarkan pemboleh ubah ini, kami telah merangka satu kerangka konseptual, iaitu teori kepimpinan situasional sebagai IV kami dan peranan guru sebagai DV kami merujuk kepada standard 4 SKPMG2. Justru itu saya serahkan pembentang berikutnya untuk meneruskan pembentangan. Sekian, terima kasih. Terusnya adalah isu dan cabaran. Untuk cabaran yang pertama adalah cabaran kepada guru-guru untuk melaksanakan peranan mereka mengikut standard 4 SKPMG2 semasa PDPR. Guru-guru berhadapan dengan perubahan rutin dan juga budaya kerja apabila tugasan mereka menuntut mereka untuk meningkatkan pengetahuan serta kemahiran mengendalikan teknologi pada waktu yang sama. Seterusnya adalah kesediaan guru itu sendiri untuk melaksanakan peranan mereka dengan hubungan style kepimpinan yang diamalkan oleh pentadbir. Kualiti kerja guru dikatakan bergantung kepada amalan kepimpinan pentadbir, manakala gaya kepimpinan pentadbir pula memberi gambaran awal terhadap budaya dan juga kemenjadian guru-guru di sekolah. Kita masuk pula bahagian kaedah penyelidikan ataupun metodologi. Yang pertama adalah reka bentuk kajian. Kami menggunakan kajian kuantitatif dengan pendekatan kajian tinjauan ataupun survey. Untuk populasi dan sampel, kami melibatkan guru-guru di 3 buah sekolah rendah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Johor dan juga Negeri Sembilan.
Kami juga menggunakan teknik persempilan rawak mudah di mana ahli populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Bahagian ketiga adalah instrumen kajian. Untuk instrumen kajian, kami menggunakan kaedah soal selidik yang diadaptasi daripada Situational Leadership Style Summary or Self-Assessment by Hersey Blanket. Dan instrumen kami juga mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian A, demografi responden, bahagian B adalah amalan kepimpinan situasional guru besar, manakala bahagian C adalah cabaran guru dalam melaksanakan peranan semasa PDPR. Untuk dapatan dan analisis, kita mulakan dengan bahagian A, iaitu demografi responden. Untuk jadual 1, kita boleh tengok bilangan guru mengikut jantina. Lelaki membawa peratus 21.5, iaitu seramai 9 orang, dan guru perempuan merupakan yang paling ramai dalam kajian kami, iaitu seramai 33 orang responden wanita. Seterusnya, bilangan guru mengikut pengalaman mengajar. Yang tertinggi adalah guru yang mempunyai pengalaman mengajar daripada 6 hingga 10 tahun, iaitu seramai 13 orang. Seterusnya adalah jadual 3. Kita boleh lihat bilangan guru mengikut subjek yang diajar, di mana yang paling tinggi adalah guru-guru bahasa Inggeris yang membawa peratus 26.3, iaitu seramai 11 orang, dan bahasa Arab serta reka bentuk teknologi merupakan bilangan guru yang paling sedikit, yang membawa peratus sebanyak 2.4%. Dan seterusnya adalah bilangan guru mengikut kelulusan. Guru yang berlatar belakangkan ijazah sarjana muda seramai 34 orang bersamaan dengan 81% adalah yang paling tinggi di kalangan responden kami, dan yang paling rendah adalah daripada latar belakang diploma sebanyak 2 orang dan membawa peratus sebanyak 4.8%. Seterusnya ialah dapatan dan analisis dimensi tahap amalan kepimpinan guru besar. Dalam kajian ini, tahap amalan kepimpinan guru diukur berdasarkan kepada 4 dimensi, iaitu yang pertama, memberitahu, telling; yang kedua, menjual, selling; yang ketiga, penyertaan, participating; dan yang keempat, mendelegasi, delegating. Secara keseluruhannya dapat dirumuskan, kepimpinan guru besar berada pada tahap tinggi, iaitu kadar min 3.80 dan CCM piawai 0.09. Dimensi yang mempunyai min paling tinggi ialah memberitahu, iaitu telling, dengan min 4.05 dan CCM piawai 0.06. Dimensi yang mempunyai min paling rendah pula ialah dimensi mendelegasi, delegating. Nilai min ialah 3.67 dan nilai CCM piawai ialah 0.04. Seterusnya, analisis item soalan terhadap amalan kepimpinan guru besar. Item soalan-soal selidik, iaitu item soalan tahap amalan kepimpinan situasional guru besar yang mengandungi sebanyak 16 item soalan. Keseluruhan tahap amalan kepimpinan situasional guru besar berada pada tahap tinggi dengan kadar nilai min 3.80 dan CCM piawai 0.95. Item kedua, iaitu item soalan guru besar, saya sentiasa menekankan tarikh akhir ketika memberi sesuatu tugasan memperoleh kadar min yang paling tinggi, iaitu 4.13 dan CCM piawai 0.94. Manakala item ke-10, iaitu guru besar saya sentiasa memberikan kebebasan kepada guru-guru untuk melakukan sesuatu agar dihargai oleh guru-guru lain, memperoleh kadar min yang paling rendah, iaitu 3.50 dan nilai CCM piawai ialah 1.24. Seterusnya, analisis dimensi tahap amalan guru dalam melaksanakan peranan semasa PDPR. Tahap cabaran guru dalam melaksanakan peranan semasa PDPR diukur berdasarkan kepada 5 dimensi, iaitu yang pertama, guru sebagai perancang; yang kedua, guru sebagai pengawal; yang ketiga, guru sebagai pembimbing; yang keempat, guru sebagai pendorong; dan yang kelima, guru sebagai penilai.
Secara keseluruhannya dapat dirumuskan cabaran guru dalam melaksanakan peranan semasa PDPR berada pada tahap yang tinggi dengan kadar nilai min 4.30 dan sisian piawai 0.11. Dimensi yang mempunyai nilai min yang paling tinggi ialah guru sebagai perancang dengan kadar nilai min 4.39 dan nilai sisian piawai 0.04. Dimensi yang mempunyai nilai min paling rendah ialah dimensi guru sebagai penilai, iaitu kadar min yang diperoleh ialah 4.16 dan nilai sisian piawai 0.04. Analisis item soalan tahap amalan guru dalam melaksanakan peranan semasa PDPR. Tahap cabaran guru melaksanakan peranan semasa PDPR diukur menggunakan 15 item soalan yang merangkumi peranan guru semasa melaksanakan PDPR mengikut aspek standard 4 SKPMG 2. Keseluruhan tahap cabaran guru semasa melaksanakan PDPR berada pada tahap tinggi, iaitu nilai kadar min 4.30 dan nilai sisihan piawai 0.54. Tahap min item pertama, iaitu saya boleh menyediakan RPH yang mengandungi objektif yang boleh diukur, memperoleh kadar min yang paling tinggi, iaitu 4.63 dan nilai sisihan piawai 0.50. Manakala item ke-15, iaitu saya menyemak atau menilai hasil kerja, tugasan, latihan murid, merupakan item yang memperoleh kadar min yang paling rendah, iaitu 4.13 dan nilai SP 0.76. Kolerasi Pearson, hubungan amalan kepimpinan situasional guru besar dengan cabaran guru dalam melaksanakan peranan semasa PDPR. Keputusan analisis terdapat hubungan positif yang signifikan berada pada tahap yang lemah antara amalan kepimpinan situasional guru besar dengan cabaran guru dalam melaksanakan peranan semasa PDPR, iaitu nilai perkali kolerasi R sama dengan 0.387 dan nilai P kurang daripada 0.05. Secara keseluruhannya dapatan menunjukkan apabila kepimpinan situasional guru besar meningkat, maka cabaran guru dalam melaksanakan peranan semasa PDPR akan menjadi lebih mudah. Seterusnya, perbincangan amalan kepimpinan situasional guru besar. Tahap amalan situasional guru besar yang telah diperolehi menunjukkan bahawa amalan tersebut berada pada tahap yang tinggi. Kajian yang dilaksanakan oleh Saini, Syahril dan Jamal pada 2017 mendapati guru besar melaksanakan tugas dengan mengaplikasikan kepimpinan situasional dalam pentadbiran mereka. Kajian yang kedua ialah Nuraili dan Muhammad Yusof pada tahun 2019. Guru besar perlu bijak dalam memilih gaya kepimpinan yang sesuai mengikut situasi, keperluan dan matlamat sekolahnya. Seterusnya, cabaran guru dalam melaksanakan peranan semasa PDPR. Dalam kajian telah dijalankan, dapatan menunjukkan tahap cabaran guru dalam melaksanakan peranan semasa PDPR adalah berada pada tahap yang tinggi. Kajian yang dilakukan oleh Norehan dan Mahaliza tahun 2021. Guru ialah komposisi yang paling penting dalam konteks pendidikan. Perlu memastikan kebolehan dan tahap profesional diri dapat dipertingkatkan dari masa ke masa serta perlu menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku. Nur Hanisah dan Muhammad Isa 2021 menyatakan guru mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sukar dan mencabar menyebabkan guru perlu sentiasa bersedia untuk menjalankan pembelajaran dalam norma baharu. Perbincangan hubungan amalan kepimpinan situasional guru besar dengan cabaran guru dalam melaksanakan peranan semasa PDPR. Kajian mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara amalan kepimpinan situasional guru besar dengan cabaran guru dalam melaksanakan peranan semasa PDPR. Tetapi, hubungan kedua-dua pemboleh ubah ini adalah berada pada tahap yang lemah. Hipotesis nol ditolak kerana terdapat hubungan yang berlaku walaupun berada pada tahap yang lemah.
Kajian oleh Christopher dan Alvin tahun 2020 mendapati kepimpinan situasional telah diimplementasikan oleh pihak guru besar dengan baik dengan mencurahkan komitmen yang tinggi dalam takbiran mereka. Hersey dan Blanchard 2001 menjelaskan bahawa tiada satu gaya yang terbaik untuk diamalkan secara meluas, bahkan ianya memerlukan penerapan gaya yang berbeza untuk digunakan dan menyesuaikannya dengan situasi yang berlainan. Hal ini bermaksud gaya kepimpinan situasional boleh dilaksanakan mengikut kesesuaian persekitaran sekolah masing-masing. Sebagai kesimpulan, guru-guru di Malaysia menghadapi pelbagai cabaran sepanjang PDPR dilaksanakan untuk memastikan objektif pembelajaran dan kaedah pembelajaran dapat disampaikan dengan baik. Guru besar perlu memberi sokongan dan dukungan kepada guru. Guru besar amat digalakkan untuk sentiasa berbincang dan menentukan hala tuju organisasi secara bersama dengan semua guru-guru di sekolah. Guru besar perlu sentiasa berkomunikasi dengan guru-guru dan mengambil kira pandangan guru dalam semua aspek. Guru-guru juga perlu sentiasa berusaha untuk memastikan dapat melaksanakan peranan sebaik mungkin. Kekangan dan cabaran yang dihadapi semasa PDPR merupakan pencetus kepada perubahan sistem pendidikan di Malaysia. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.